Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim bersama dengan para pelajar Madrasah Hidayatul Muttaqin lil Banat. Mudah-mudahan pada siri yang ke-50 ini ada hadis-hadis yang kita boleh pelajari, ibrah yang kita perolehi, sesuatu keberkatan yang kita boleh dapati. Mudah-mudahan membawa perubahan dalam kehidupan kita insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada Norma, kepada Zafar Zahali, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan perjalanan exam dipermudahkan, dapat menjawab dengan sebaik-baiknya setiap soalan yang diajukan dan dikurniakan kecermelangan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi berada pada bab bahawa ada segolongan daripada umat Nabi yang akan dapat masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa perlu menjawab sebarang soal jawab daripada Allah. Maka apakah sifat-sifat mereka? Riwayat 528. Terus maka dalam hadis ini sebenarnya Nabi SAW, kita berada pada pertengahan hadis. Nabi SAW menceritakan, aku telah ditunjukkan dengan umat-umat sebelumku. Maka aku nampak ada Nabi bersama dengan dia ada satu kelompok. Ada Nabi pengikut dia hanya seorang ataupun dua orang. Dan ada Nabi laisa ma'u ahad, langsung tak ada seorang pengikut pun. Maka sabda Nabi SAW, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku satu kelompok yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka bahawa mereka adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama dengan kaum dia. Walakin inzur, akan tetapi lihatlah wahai Muhammad kepada al-ufuq. Al-ufuq maksudnya Allah, kaki langit, daripada kejauhan. Kalau kita tengok kejauhan, kita nampak seolah-olah langit berada di penghujung. Maka dalam bahasa Arab dipanggil al-ufuq, kaki langit. Maka dia katakan kepada Nabi, lihatlah di kaki langit di sana. Sabda Nabi SAW, maka aku melihat, فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ, ada satu kelompok yang sangat besar. Maka dikatakan lagi kepadaku, unzur ilal ufuqil akhar, lihatlah pula pada sudut kaki langit yang lain. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ, maka pada waktu itu ada satu lagi kelompok yang sangat besar. Dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu wahai Muhammad. Dan bersama dengan mereka akan ada 70 orang yadkhulunal jannah, yang boleh masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa perlu menjawab soal jawab, dan langsung tidak akan diseksa. Dalam riwayat yang lain kita dah baca, dan Imam Muslim pun akan bawakan juga, setiap seorang daripada 70 orang ini bersama dengan dia ada lagi 70,000 orang. Maka dalam jumlah yang besar, umat Nabi akan dapat masuk ke dalam syurga tanpa perlu hisab dan perhitungan. Moga Allah jadikan kita daripada kalangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Maka berkata perawi, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, maka Nabi SAW telah bangun. Nabi tak sebut siapa mereka ini. Lalu Nabi bangun. Fadakhala manzilah, Nabi masuk ke dalam rumah baginda. Maka para sahabat yang ada di luar rumah, yang Nabi sebut tentang orang yang masuk syurga tanpa hisab, maka para sahabat pada waktu itu sibuk membicarakan fi ulaikal ladzina, berkenaan tentang siapakah mereka yang boleh masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Sebab bukanlah mudah
Bahkan Nabi SAW ingatkan, seseorang yang akan disoal oleh Allah, man nuqishal hisab faqad uzib. Orang yang kena soal oleh Allah, di situ ujian, cabaran, siksaan telah bermula dengan dia. Bayangkan Allah akan tanya tentang masa yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi, harta yang Allah bagi, di mana kita guna, bagaimana kita guna. Ianya bukanlah satu soalan yang mudah. Terima kasih banyak-banyak, ini santai, dan juga sahabat-sahabat lain yang berikan gift Ramsyas, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka berkata perawi, faqala ba'duhum, maka sebahagian daripada sahabat ada yang berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah, golongan yang masuk syurga tanpa hisab mungkin adalah mereka yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, ada sebahagian pula berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, mungkin mereka ini adalah orang yang lahir sebagai seorang Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, dan tidak pernah mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa dzakaru asya', dan ada para sahabat lain yang telah memberikan pandangan yang lain tentang siapakah mereka yang boleh masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Kata perawi, fa kharaja alaihim Rasulullah, maka Nabi SAW telah keluar balik bertemu dengan para sahabat. Maka Nabi bertanya, mal ladzi takhuduna fi, apakah yang sibuk kamu perbualkan padanya? Fa akhbaruh, maka para sahabat ceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menerangkan sifat golongan yang mana tidak akan perlu untuk hisab, untuk memberi perhitungan, dan akan terus masuk syurga. Sabda Nabi SAW, humul ladzin, mereka itu adalah orang-orang yang la yarkun, tidak mengambil ruqyah. Mereka tidak mengambil ruqyah. Wala yastarku, mereka adalah orang yang tidak melakukan ruqyah. La yarkun, tidak melakukan ruqyah. Ruqyah bermaksud membaca ayat-ayat yang tertentu, sesuatu yang tertentu, doa yang tertentu dan sebagainya. Wala yastarkun, dan mereka ini tidak minta untuk diruqyahkan. Wala yatatayyarun, mereka ini tidak menganggap malang semua benda. Sebab menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah, mereka suka menganggap malang banyak perkara. Nampak binatang hitam, malang. Nampak bumah, burung hantu, malang. Burung terbang ke arah kiri, nasib malang. Maka sabda Nabi SAW, wala yatatayyarun, dan mereka tidak suka menganggap nasib malang semua perkara. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah baca penerangan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, hadis ini bukanlah memberi maksud bahawa tidak boleh untuk melakukan ruqyah. Tidak. Ianya adalah benda yang boleh. Bahkan Nabi SAW buat, dan juga Nabi ada menyuruh para sahabat untuk buat. Begitu juga hadis ini bukanlah menunjukkan larangan untuk berubat ataupun berikhtiar untuk berubat. Tetapi sebenarnya hadis ini adalah gambaran tentang sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang mereka begitu reda dengan apa pun situasi dan keadaan yang Allah letakkan mereka. Lalu kalaulah Allah beri kepada mereka sakit, mereka reda dengan sakit tersebut. Kalaulah Allah beri kepada mereka kesusahan, mereka reda dengan kesusahan tersebut. Dan ini tidaklah dituntut kecuali kepada orang yang benar-benar yakin, benar-benar kuat iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita dah baca pada muka surat sebelum ini. Wahasiluhu, hasilnya hadis-hadis ini bukanlah menafikan ruqyah, menafikan perubatan, tetapi hadis ini adalah gambaran bagi sekelompok hamba Allah yang mereka begitu kuat iman mereka sehingga mereka pilih untuk tidak mahu mengubati situasi dan keadaan mereka. Mereka serahkan kepada Allah. Ini bukanlah maksud gambaran untuk orang awam seperti kita, yang mana kita dengan iman kita yang lemah, kita dituntut untuk mengubat apabila kita sakit. Kita dituntut untuk berikhtiar sembuh apabila kita diuji dengan penyakit. Terus baca hadis dia. Maka telah bangun Uqashah bin Mihsan. Dia berkata, Udu'ullah, ya wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menggolongkan aku daripada kalangan mereka ini.
Maka Nabi bersabda, anta minhum, kamu daripada kalangan mereka. Summa qama rajulun akhar, bangun pula sahabat yang lain. Kata Al-Khattabi, beliau adalah Sa'ad bin Ubadah. Maka dia berkata, mintalah kepada Allah, wahai Rasulullah, agar Allah menggolongkan aku juga daripada kalangan mereka. Sabda Nabi SAW, sabaqaka biha Ukashah, telah mendahului kami untuk beroleh nikmat tersebut Ukashah bin Mihsan. 375 terus baca sampai habis. Maka riwayat 529 daripada Sahih Muslim lebih kurang sama dengan riwayat sebelumnya. Bab yang ke-82, bab yang terakhir daripada Kitabul Iman, membicarakan tentang tajuk bayani kauni hadhil ummah, penjelasan bahawa umat Nabi SAW ini akan menjadi separuh daripada penghuni syurga, separuh. Tapi sebenarnya nanti Imam Nawawi terangkan, sebenarnya umat Nabi SAW adalah 2/3 daripada keseluruhan penghuni syurga. 2/3. 530 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda kepada kami, ama tardaun, adakah kamu tidak gembira, antakunu, bahawa kamu akan menjadi rubu'a ahlil jannah, 1/4 daripada keseluruhan penghuni syurga, maksudnya umat Nabi. Maka pada waktu itu para sahabat telah fakabbarna, para sahabat telah bertakbir, Allahu Akbar. Nabi bersabda lagi selepas itu, ama tardaun, adakah kamu tidak gembira, antakunu, bahawa kamu akan menjadi sulusa ahlil jannah, 1/3 daripada keseluruhan penghuni syurga. Berkata perawi, fakabbarna, maka kami para sahabat telah bertakbir, Allahu Akbar, kerana gembira. Kemudian sabda Nabi SAW, inni la arju, sesungguhnya aku amat berharap, antakunu, bahawa kamu syatra ahlil jannah, akan menjadi separuh, setengah daripada keseluruhan penghuni syurga. Wa sa'ukhbirukum bidzalik, dan aku akan khabarkan perkara itu kepada kamu. Sabda Nabi SAW, mal muslimun, tidaklah seorang Islam berbanding dengan bilangan orang yang tidak beriman, illa kasya'ratin, kecuali orang beriman itu perumpamaannya seperti sehelai rambut berwarna putih, fi thawrin aswad, pada lembu yang berwarna hitam. Orang beriman adalah tidak banyak berbanding dengan jumlah orang yang tidak beriman. Ataupun Nabi bersabda, au kasya'ratin sauda, ataupun seperti sehelai rambut hitam yang ada pada tubuh badan lembu berwarna putih. Maka di sini Imam Nawawi highlightkan pada baris yang kedua, 4, 6, at-tawfiqu bainar riwayat. Bagaimanakah kita nak menggabungkan hadis ini dengan riwayat yang lain? Kata Imam An-Nawawi, waqa'a fi hadzal hadis, dalam hadis ini Nabi menyebut jumlah yang paling banyak adalah asy-syatar, separuh. Separuh daripada penghuni syurga Nabi berharap adalah umat Nabi SAW. Namun waqad thabata fil hadis al-akhar, telah sabit, telah dinukilkan dalam hadis yang lain, bahawa keseluruhan penghuni syurga jumlah mereka adalah 120 kumpulan besar. 120 kumpulan besar. Dalam satu kumpulan jumlahnya tak terhingga ramai. Ada 120 kumpulan yang besar. Maka daripada 120 kumpulan besar ini, umat Nabi SAW adalah sebanyak 80 saffa, sebanyak 80 kumpulan. Maka kata Imam Nawawi, fahadha dalilun ala annahum yakununa thulusai ahlil jannah. Maka 80 daripada 120 menunjukkan bahawa umat Nabi SAW bilangannya adalah 2/3 daripada keseluruhan penghuni syurga. Maka bagaimanakah nak digabungkan riwayat 2/3 dengan separuh? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fayakuna an-nabi akhbara awalan bihadits asy-syatar.
Maka pada awalnya Nabi SAW sebut tentang riwayat separuh penghuni syurga. Nabi berharap daripada umat baginda. Summa tufaddilullah subhanahu. Kemudian Allah telah mengurniakan nikmat kepada baginda dengan Allah tambah lagi kuota untuk umat Nabi SAW daripada keseluruhan penghuni syurga. Maka Nabi SAW pun maklumkan kemudian dengan hadis 120 kumpulan besar umat Nabi SAW adalah jumlahnya sebanyak 80 kumpulan besar. Terus riwayat 531, terus riwayat ni lebih kurang sama, baca. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin, pada satu kubah, pada satu kemah yang besar. Jumlah kami lebih kurang 40 orang. Maka Nabi SAW bersabda, atardawna an takunu, adakah kamu gembira bahawa kamu menjadi 1/4 daripada keseluruhan penghuni syurga? Maka kami berkata, bahkan wahai Rasulullah. Nabi bertanya lagi, atardan, adakah kamu gembira kamu akan menjadi 1/3 daripada keseluruhan penghuni syurga? Maka kami pun berkata, bahkan wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang memegang nyawa Muhammad pada genggamannya, inni la arju, sesungguhnya aku berharap, antakunu, bahawa kamu akan menjadi nisfa ahlil jannah, setengah daripada keseluruhan penghuni syurga. Wadhaka, yang demikian itu adalah annal jannata, bahawa sesungguhnya syurga tidak boleh memasukinya illa nafsum muslimah, kecuali jiwa dan insan yang telah Islam, yang telah berserah diri kepada Allah. Wa ma antum, dan tidaklah kamu jika dibandingkan dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah, kecuali seperti helaian rambut putih pada kulit lembu yang hitam, ataupun seperti helaian rambut hitam pada kulit lembu yang berwarna kemerah-merahan. Riwayat 532, teruskan. Riwayat ini lebih kurang sama. Abdullah bin Mas'ud menceritakan peristiwa ini telah berlaku dalam satu kemah yang diperbuat daripada Adam, daripada kulit. Dan pada waktu itu Nabi SAW khatabana, tengah berkhutbah kepada kami. Fa asnada dhahrah, maka Nabi SAW telah bersandar pada waktu itu di satu kemah, di satu kubah yang diperbuat daripada kulit. Maka Nabi SAW bersabda, ala, ketahuilah, tidak boleh masuk ke dalam syurga illa nafsu muslimah, kecuali satu jiwa yang benar-benar telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Allahumma hal ballaghtu, Nabi bertanya, ya Allah, hal ballaghtu, adakah aku telah menyampaikan? Maka Nabi menyuruh para sahabat menjadi saksi yang Nabi telah menyampaikan. Sabda Nabi, Allahumma syhad, ya Allah, jadilah saksi. Sabda Nabi SAW lagi, atuhibbuna annakum, adakah kamu suka bahawa kamu menjadi 1/4 daripada penghuni syurga? Maka kami pun berkata, na'am ya Rasulullah, bahkan wahai utusan Allah. Nabi bersabda lagi, atuhibbuna an takunu thulutsa ahlil jannah, adakah kamu suka kamu menjadi 1/3 daripada penghuni syurga? Maka mereka, para sahabat berkata, na'am ya Rasulullah, bahkan wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, inni la arju, sesungguhnya aku amat berharap, antakunu, bahawa kamu akan menjadi separuh daripada keseluruhan penghuni syurga. Ma antum fi siwakum, hadis ni lebih jelas, tidaklah kamu berbanding dengan orang selain kamu. Kan kadang-kadang kita tertanya-tanya, macam mana umat Nabi boleh jadi separuh ataupun 2/3? Bukankah sebelum kita dah ada banyak umat-umat yang lain? Maka Nabi terangkan, tidaklah kedudukan kamu berbanding dengan orang-orang selain kamu daripada umat-umat yang terdahulu, kecuali mereka ini kecuali seperti helaian rambut hitam pada lembu yang berwarna putih, ataupun helaian rambut putih pada lembu yang berwarna hitam. Mereka lebih ramai, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. 533, terus.
Maka dalam riwayat ini nak diterangkan nisbah perbandingan penghuni syurga dan neraka. Maka bagi setiap 1,000 orang, 999 adalah penghuni neraka dan hanya satu je penghuni syurga. Itu nisbah dia. Daripada setiap 1,000 orang, perkiraan dia satu adalah penghuni syurga dan 999 adalah penghuni neraka. Maka bagaimanakah perkara itu? Maka Nabi SAW terangkan kenapa ramainya penghuni neraka berbanding dengan sedikitnya penghuni syurga. Maka Nabi terangkan terus. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat 533 Sahih Muslim. Maka sabda Nabi SAW, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman. Maka hadis ini adalah hadis kursi. Ya Adam, wahai Adam. Maka Nabi Adam akan menjawab, labbaika wa sa'daik, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Wal khabaru fi yadaik, dan segala rahsia pengetahuan berada pada genggamanmu ya Allah. Maka Allah akan berfirman, akhrij, keluarkanlah, ba'san nar, orang-orang yang sepatutnya diutuskan, dikirimkan ke neraka. Apakah maksud keluarkan orang-orang yang sepatutnya ke neraka? Maka lihat pada bawah itu, baris yang kedua, 4, 6. Maka kata Imam Nawawi, maksud daripada Allah suruh keluarkan mereka yang sepatutnya ke neraka, mayyiz, Allah menyuruh Nabi Adam untuk membezakan di antara penghuni syurga dan penghuni neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Adam akan bertanya, apakah itu jumlah orang yang sepatutnya kena kirim ke neraka daripada keturunan dia? Maka sabda Nabi SAW, min kulli alfin, daripada setiap 1,000 orang, daripada setiap 1,000 manusia, tis'ami'ah wa tis'atan wa tis'in, maka 999 adalah penghuni neraka. Maka pada waktu itu, sabda Nabi SAW, bila Allah sebut begitu pada hari kiamat, daripada 1,000 orang, hanya satu ke syurga, lagi 999 kena ke neraka. Bila Allah umumkan begitu pada hari kiamat, sabda Nabi SAW, fadhaka, maka itulah waktu dan tempoh, hina yashibus saghir, kalaulah pada waktu itu ada yang budak-budak, maka dia akan terus menjadi beruban kerana takut adakah dia boleh ada dalam golongan yang seorang tadi. Peratus dia adalah sangat sedikit. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan kalaulah pada waktu itu ada yang mengandung, maka akan gugurlah kandungan dia. Wa taranna sukara, dan kamu akan melihat manusia berperangai seperti orang yang mabuk, tetapi tidaklah mereka itu mabuk. Maka kenapa manusia menjadi beruban? Kerana takut. Gugur kandungan kerana takut. Menjadi terhoyang-hayang berjalan kerana takut. Sabda Nabi SAW, walakinna azaballahi syadid, akan tetapi pada waktu itu azab Allah adalah sangat-sangat berat. Bilakah berlakunya keadaan ini? Maka baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, berlakunya peristiwa ini ketika mana nak berlakunya kiamat, sebelum dihancurkan dunia. Pandangan yang kedua adalah pada hari kiamat, ketika mana waktu mahsyar. Terus baca, qala, maka bila Nabi SAW bersabda begini, para sahabat merasa sangat terbeban. Daripada 1,000 orang, hanya seorang je penghuni syurga. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aina dzakar rajul, macam mana kami nak menjadi seorang tu? Sebab 999 ke neraka, hanya seorang je ke syurga. Bagaimanakah apa kami nak menjadi satu orang tersebut? Maka Nabi SAW tenangkan para sahabat. Sabda Nabi, abshiru, berita gembira untuk kamu, kerana sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj pada waktu itu jumlahnya adalah banyaknya seperti itu. Berapakah jumlah Ya'juj Ma'juj berbanding dengan manusia? Sabda Nabi SAW, fa inna man Ya'juj wa Ma'juj alfun wa minkum rajul. Sebenarnya sabda Nabi, kalaulah nak buat perbandingan jumlah satu manusia, maka dia perlu lawan dengan 1,000 Ya'juj Ma'juj. Itu ramainya Ya'juj Ma'juj.
Sebab itu bila tiba masanya, Allah tak benarkan Nabi Isa dan orang-orang beriman untuk melawan Ya'juj Ma'juj, kerana setiap seorang manusia, dia punya lawan daripada Ya'juj dan Ma'juj adalah sebanyak 1,000 orang. Terlalu ramai. Jadi kalaulah jumlah manusia 7 bilion zaman kita, maka kalikanlah dengan 1,000 kali ganda. Maka sabda Nabi, janganlah pada waktu itu kamu takut, kerana sebenarnya yang ramai itu adalah golongan Ya'juj Ma'juj. Daripada sini kata para ulama, seolah-olah isyarat daripada Nabi bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia. Ianya adalah daripada keturunan manusia. Sebab itu Nabi sebut daripada keturunan Nabi Adam. Terus maqala Rasulullah. Yang ni baca sampai habis. Riwayatnya lebih kurang sama. Terus maksudnya Nabi SAW sebut, adakah kamu gembira kalaulah kamu menjadi 1/3 para sahabat takbir, separuh daripada penghuni syurga, dan para sahabat pada waktu itu bertakbir. Terus baca sampai habis. Sesungguhnya perbandingan kamu, kenapa kamu boleh jadi ramai berbanding umat-umat yang terdahulu? Sabda Nabi, kerana sesungguhnya perbandingan kamu dengan umat yang terdahulu, walaupun jumlah mereka lebih ramai, adalah seperti sehelai rambut putih pada kulit lembu hitam, ataupun karrakmah, rakmah maksudnya tanda, ataupun seperti satu tanda kecil yang berada pada kaki keldai, al-himar keldai. Walaupun umat yang terdahulu lebih ramai, namun pada waktu itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Riwayat 534, terus maka sabda Nabi SAW dalam riwayat ini, tidaklah perbandingan kamu pada hari kiamat kelak finnas berbanding umat-umat yang terdahulu illa kasya'ratil bayda, kecuali seperti helaian rambut putih pada lembu hitam, atau kasya'ratis sauda, ataupun seperti helaian rambut hitam pada lembu putih. Walam yadhkura awir raqmah fi dhira'il himar, bahagian ini tak disebutkan. Syukur Alhamdulillah, setelah 534 hadis, kita mula masuk pada kitab yang kedua, tajuk besar yang kedua, iaitu Kitabut Taharah, dan kita telah selesaikan Kitabul Iman, hadis-hadis yang ada kaitan tentang iman. Terus riwayat yang ke-534 daripada Kitabut Taharah, seperti biasa para ulama hadis akan memulakan dengan babu fadlil wudu, kelebihan wudu. Terus maka berbeza cara penyusunan Imam Muslim dengan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kerana tajuk penyusunannya adalah fiqh, sebab itu dipanggil sunan. Maka Imam Tirmizi mulakan dengan Kitabut Taharah. Sementara Imam Muslim mulakan pada waktu itu dengan iman, sebagai salah satu tanda bahawa kekuatan untuk manusia melakukan amalan adalah bermula daripada keimanan yang kuat. Maka sebab itu kita telah baca hadis-hadis berkenaan tentang iman, dan juga peristiwa-peristiwa yang belum berlaku pada hari kiamat, dan juga perkara-perkara yang boleh menjadikan sepatutnya bertambah keimanan kita kepada Allah. 535 baca. Daripada sahabat Nabi Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan, taharah, adalah sebahagian daripada iman, separuh daripada iman. Walhamdulillah. Kau parking kereta mana? Parking kereta kau bukan kat rumah jiran kan? Okey. Walhamdulillah. Dan ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi akan neraca timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, kedua-dua ini boleh memenuhkan
bahagian di antara langit dan bumi. Maksudnya besarnya kelebihan mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Terus wassalatu nur, dan salat itu adalah cahaya. Kenapa Nabi sebut solat itu adalah cahaya? Pertengahan syarah Nawawi baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 13. Kata Imam Nawawi, annaha tamna'u minal ma'asi. Solat adalah cahaya kerana solat pada waktu itu menghalang manusia daripada dosa. Watanha anil fasya, dan menghalang manusia daripada melakukan perbuatan keji. Sabda Nabi SAW, was-sadaqatu burhan, sedekah pula adalah bukti. Bukti apa? Dalam kurungan, iaitu bukti keimanan. Sebab itu baris yang ke-2, 4, 5 daripada apa yang kita baca tadi, baris yang kelima selepas itu, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, as-sadaqatu hujjah ala imani fa'iliha. Orang yang suka bersedekah, itu adalah bukti keimanan dia, tanda keimanan dia. Was-sabru dhiya, sabar pula adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatul laka, Quran boleh menjadi peguam, pembela untuk kamu. Au alaika, ataupun menjadi pendakwa yang akan mendakwa kamu di hadapan Allah. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada setiap kita, kullun nas, setiap manusia, yaghdu, sentiasa berusaha. Cuma manusia berusaha untuk apa? Famu'tiquha faba'i'un nafsah. Setiap manusia sebenarnya sedang berjual beli tentang diri dia. Allah bagi kepada kita modal masa, Allah bagi kepada kita modal nikmat, Allah beri kepada kita modal akal. Kita sedang berjual beli berkenaan diri kita. Maka keuntungannya adalah pahala, kerugiannya adalah maksiat dan dosa. Maka sabda Nabi, famu'tiquha, ada orang yang berusaha untuk membebaskan dirinya daripada api neraka. Aumubikuha, dan ada pula orang yang bersungguh-sungguh nak membinasakan dirinya dengan dia melakukan maksiat dan dosa. Bab yang kedua berkenaan tentang kewajipan bersuci apabila nak solat. Terus 536. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma telah menziarahi Ibnu Amir, ya'udu, menziarahinya. Wahuwa maridun, dan pada waktu itu Ibnu Amir sedang sakit. Maka Ibnu Amir meminta kepada Abdullah bin Umar, ala tad'ullah li, mengapa kamu tidak mendoakan kepada Allah untukku, wahai Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salah, tidak diterima salah, bi ghairi tuhur, tanpa taharah, tanpa bersuci. Wala sadaqah, dan tidak diterima sedekah, min ghulul, daripada orang yang berkhianat. Wa kunta 'alal Basrah, dan kamu pernah menjadi governor, kamu pernah menjadi pemerintah untuk Basrah. Maka kenapakah Abdullah bin Umar tidak mahu mendoakan Ibnu Amir? Muka surat sebelah baris yang kedua, 4, 6, 9 daripada atas. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka kenapakah Abdullah bin Umar tidak mahu mendoakan? Maka di sini disebutkan, famaknahu annaka lasta bisalim minal ghulul. Kamu sebagai seseorang yang menjadi governor, wahai Ibnu Amir, kamu tidak selamat daripada pernah melakukan pengkhianatan. Faqad kunta waliyan, kerana kamu pernah menjadi governor untuk Basrah. Wa ta'allaqta bika tab'at min hukukillah, dan pasti ada hak-hak Allah dan juga hak-hak hamba yang pada waktu itu kamu abaikan. Maka tidak akan diterima doa daripada orang yang ada sifat seperti ini. Maka ini pandangan pertama. Waz-zahir, kata Imam Nawawi, pandangan yang kedua, dan ini lebih jelas, wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Sebenarnya Abdullah bin Umar qasada, bertujuan mengatakan semua ini, Zajarab bin Amir, bertujuan untuk pada waktu itu memberi peringatan kepada Ibnu Amir dan menggalakkannya untuk bertaubat. Wa tahriduh, dan pada waktu itu menggalakkannya untuk meninggalkan diri daripada melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala.
Bukanlah Abdullah bin Umar tak nak mendoakan, cuma pada waktu tu nak menjadikan dia sedar tentang kesalahan yang pernah dia lakukan. Terus 537. Terus 538, yang tadi riwayat lebih kurang sama. Terus cetakan kamu muka surat sama dengan saya ke berbeza? Sama, okey. Terus maka Hammam bin Munabbih menceritakan riwayat-riwayat yang dia dapat daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW. Maka dia pun sebut beberapa hadis. Waqala, antaranya Nabi SAW telah bersabda, la tuqbalu salah ahadikum, tidak diterima solat salah seorang daripada kamu, idza ahdatha, apabila berada dalam keadaan hadas, iaitu hadas kecil, hatta yatawadda, sehinggalah pada waktu itu dia berwuduk. Dia menghilangkan hadas tersebut, mengangkat hadas tersebut. Bab yang ketiga berkenaan tentang tata cara wuduk, wa kamalih, dan kesempurnaan wuduk. Terus 539. Maka ada pun syarahan bawah tu daripada sudut perbincangan fiqh, maka kita tak baca. Namun kalaulah para pelajar ada masa, maka boleh rujuk pada waktu itu perbincangan fiqh yang panjang lebar, kadar masah pada kepala, matmatah dan istinsyak dan juga sebagainya. Terus maka Humran, siapakah Humran? Hamba yang telah dimerdekakan oleh Uthman radhiyallahu anhu. Akhbarahu, maka beliau telah meriwayatkan, maka zaman dulu hamba, para sahabat ajarkan juga kepada mereka ilmu. Dan ada banyak hamba yang pada waktu itu ilmu mereka dah level imam, dah level pada waktu itu ulama yang terkemuka. Contohnya Nafi', hamba kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana seorang yang mahir dalam hadis, mahir dalam qiraat, mahir dalam fiqh, bahkan menjadi guru kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahumullahu taala. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu da'a biwudu'in, telah meminta air untuk beliau berwuduk. Maka Uthman bin Affan pada waktu itu nak mengajar wuduk, nak menunjukkan wuduk kepada para tabi'in yang ada. Fatawadda'a, maka Uthman bin Affan telah berwuduk. Faghasala kaffaihi, maka beliau mula-mula telah basuh tapak tangannya sebanyak 3 kali. Maka ini sunnah. Sebelum kita berkumur-kumur, sebelum kita basuh muka terus, maka sunnah membasuh tapak tangan sebanyak 3 kali. Summa madmada wastansara, kemudian beliau telah berkumur-kumur dan juga telah memasukkan air dan mengeluarkan air daripada hidung. Istinsyak, perbuatan memasukkan air. Istinsar, perbuatan mengeluarkan air daripada hidung. Summa ghasala wajha, kemudian Uthman bin Affan telah membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Summa ghasala yadah, beliau telah membasuh tangannya yang kanan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Summa ghasala yadahul yusra, kemudian beliau telah membasuh tangan kirinya seperti itu. Summa masaha bi ra'si, kemudian beliau telah menyapukan air pada kepala. Maka ada diterangkan di situ berkenaan tentang menyapukan air pada kepala pada muka surat sebelah. Summa ghasala rijalahul yumna, kemudian Uthman bin Affan telah membasuh kaki kanan dia hingga ke buku lali. Salah samarat, sebanyak 3 kali. Summa ghasala al-yusra, kemudian Uthman bin Affan telah membasuh kaki kirinya seumpama itu. Kemudian beliau telah berkata, ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi SAW tawadda'a, telah berwuduk, nahwa wudu'i hadha, sama seperti wuduk yang aku tunjukkan ini. Kemudian beliau telah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, man tawadda'a,
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, thumma qama, kemudian dia bangun, lalu menunaikan 2 rakaat. Inilah yang dikenali sebagai 2 rakaat wuduk, sunnatul wuduk. La yuhaddithu fihi ma nafsah, dia tidak berkata apa-apa pada 2 rakaat tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Maka solat sunat selepas wuduk adalah satu amalan yang jarang dilakukan oleh masyarakat kita. Namun sebenarnya ianya adalah sangat-sangat dituntut. Besar pahala, besar kelebihan. Dan di sini diterangkan menjadi pengampunan untuk dosa-dosa yang lalu. Qala Ibn Shihab berkata, maka wuduk yang ditunjukkan oleh Uthman bin Affan ini, asbaghu ma yatawadda'u bihi ahadun lis-salat, adalah wuduk yang paling sempurna yang seseorang boleh berwuduk dengannya untuk solat. 450 terus. Terus, maka Humran, hamba yang telah, Maula maksudnya hamba yang telah dimerdekakan oleh Uthman, bahawa sesungguhnya beliau telah melihat Uthman bin Affan telah meminta bi'ina'in dengan satu bekas berisi air. Fa'afragha, maka Uthman bin Affan telah mencurahkan air di atas tapak tangannya, dan pada waktu itu membasuhnya sebanyak 3 kali. Faghasalahuma, dan pada waktu itu membasuh kedua tapak tangan tersebut. Lalu bila tangan dah bersih, thumma adkhala yaminahu fil ina, kemudian beliau telah memasukkan tangannya dalam bekas. Dan daripada sini kita belajar bahawa kalaulah pada waktu itu tangan dimasukkan ke dalam bekas yang tak besar, tetapi niat dia bukan untuk taharah, sebaliknya niat dia adalah untuk mengalirkan air, untuk mengambil air, untuk memindahkan air ke anggota wuduk, maka air tersebut tidaklah menjadi mustakmal. Yang menjadikan air tersebut mustakmal jika dimasukkan pada waktu itu ke dalam bekas tersebut yang kecil, yang kurang daripada 2 kullah, dengan niat pada waktu untuk bertaharah, untuk bersuci. So Uthman bin Affan masukkan tangan dia dalam bekas yang kecil tersebut. Famadmada, lalu beliau telah berkumur-kumur, memasuk dan mengeluarkan air daripada hidung. Thumma ghasala, kemudian beliau telah membasuh wajahnya sebanyak 3 kali dan tangannya hingga ke siku sebanyak 3 kali. Thumma masha bi ra'sih, kemudian beliau telah menyapu air pada kepalanya. Thumma ghasala rijlaih, beliau telah membasuh kedua kakinya 3 kali. Kemudian beliau telah berkata, qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwuduk dengan wudukku ini, thumma salla, kemudian dia menunaikan solat sebanyak 2 rakaat, la yuhaddithu fihima nafsah, pada waktu itu tidak berbicara pada kedua rakaat ini, ghufira lahu, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Terus, maka daripada sini kata para ulama, kita belajar sunnah dan tuntutan untuk menunaikan solat sunat 2 rakaat selepas daripada wuduk. Bab yang keempat, berkenaan tentang kelebihan wuduk dan bersolat setelah selesai menunaikan wuduk. Terus, okey, yang ni kita sambung nanti insya-Allah. Bab ni kita sambung nanti. Kita akan jumpa balik jam 6.30 insya-Allah. Jam 6.30 tak ada outing kan petang ni? Tak ada. Maka kita akan jumpa pada jam 6.30 insya-Allah untuk bab yang keempat, muka surat 541. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah.